dia tak akan mempunyai status yang sama. Jadi saya merasa bahawa yang apabila kita merdeka, Malaysia merdeka, yang kita ada itu social contract, yang kita mengatakan bahawa Malaysia ini adalah negara demokrasi untuk semua. Saya rasa kita patutlah mengikut rukun negara yang mula-mula itu, yang mengatakan tidak ada bahawa siapa yang mempertikaikan bahawa ini negara Malaysia dan kita seharusnya bersama dalam semua hal. Pandangan Datuk? Saya menganggap perpaduan Melayu itu penting, kerana dengan adanya perpaduan Melayu diasaskan oleh UMNO lah kita mencapai kemerdekaan. Bila Melayu bersatu di bawah UMNO, orang Cina juga bersatu di bawah NCA. Kemudian orang India juga bersatu di bawah MIT. Dan kita mencapai kemerdekaan. Dan selepas itu bersatu sampai 13-14 di bawah Barisan Nasional. Bukankah itu winning formula untuk mengurus sebuah negara seperti ini? Walaupun itu adalah satu formula pada waktu itu boleh berfungsi. Tetapi walau bagaimanapun dia masih denominator dia masihlah perkauman. Ya, masih perkauman. Yang itulah saya rasa bahawa UMNO lah menjadi masalah yang besar kepada perpaduan. Dalam mana-mana perhimpunan parti pun tak ada parti yang tapi UMNO bukan parti perkauman. Baik, saya akan minta perspektif akademik dalam soal ini. Yang berhormat. Sekarang isunya ialah UMNO betul Parti Melayu, MCA Parti Cina, DAP, MIC Parti India. Tapi bukankah itu yang berhormat sendiri mengakui bahawa ini sebahagian daripada winning formula dalam mengurus dan mentadbirkan negara seperti ini? Saya rasa pada mulanya dia adalah satu formula untuk berjuang untuk kemerdekaan. Tapi kita sudah merdeka 47 tahun. Saya rasa kita mestilah mengarah kepada bangsa Malaysia dan tidak boleh berasas-asas. Dia Malaysia adalah masyarakat seperti kita. Baik, adakah DAP Malaysia tak boleh mempunyai dia menghalang satu parti yang berasaskan satu kaum. Baik, adakah DAP parti untuk semua kaum? Ya, memang tidak Berapa ada orang ramai? India, ada orang Melayu. Tapi orang Cina semuanya. Ya, orang Cina yang ramai kerana alam politik di dalam Malaysia ialah begitu perkauman. Baik, berapa ramaikah orang Melayu dalam sayap wanita DAP hari ini? Saya rasa tak ramai. Tetapi Berapa ramai? Tak ada berapa ramai. yang Saya cuma nak tahu berapa ramai. Dato' Johan, kalau awak ada orang Melayu, adakah awak perlu menyertai DAP? Kerana kalau DAP adalah parti yang misalnya memperjuangkan kepentingan semua kaum, maka mungkin orang Melayu akan menjadi alih. Yang berhormat belum jawab soalan saya. Berapa ramaikah pada masa ini? Itu saya tak pasti. Saya tak pasti. Itu sebab tak ada data lah. Tak ada orang. Ada, memang ada. Tak boleh cakap macam itu. Boleh kita lihat perspektif ilmu dalam soal ini. Profesor Ibrahim, tolong bagi kebijaksanaan dalam menangani isu ini dari segi perspektif akademik. Dari segi perspektif akademik lah, saya ingin melihat satu suasana di mana semua kaum melihat suasana dari segi perspektif menyeluruh. Jadi kita jangan melihat satu aspek saja. Kerana Malaysia itu masyarakat yang majmuk. Dan kalau kita hanya mementingkan dalam satu aspek saja untuk kepentingan satu kaum saja, pengalaman kita apa yang berlaku di luar negara sepatutnya menjadi panduan kepada kita. Dan juga kita kena mengambil juga faktor-faktor sejarah dalam perubahan negara Malaysia ini. Kita tidak perlu merasa tergugat kerana negara Malaysia di dalam aspek ke politik yang ada pada hari ini, saya rasa semua bangsa dijaga dengan baik. Cuma pada hari yang berlaku, terdapat di kalangan kaum-kaum tertentu yang telah merasa mulai tamak dalam perbuatan kuasa dan dalam perbuatan kekayaan di negara ini. Ini yang menimbulkan masalah pada hari ini. Baik, Yang Berhormat Salahuddin, apakah Yang Berhormat merasakan bahawa toleransi itu teras dan asas kepada perpaduan kaum di negara ini? Pada saya yang perlu adalah respect, perasaan hormat. Ini sangat penting. Sebab dalam Islam kita melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil hukmu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman dia boleh beriman, siapa yang tidak mau beriman dia boleh tidak beriman. Ini suatu keluasan, satu diversity yang Islam berikan kepada ummah ini.
Tidak ada paksaan. Diperkukuhkan lagi dengan la ikrafiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya bagi contoh satu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang anak seorang Yahudi. Dia dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau sehingga saat usia yang sangat tua. Bila dia hampir nazak, Nabi pergi. Hampir saat kemana Nabi pergi dan Nabi mengajar dia mengucap. Dia berpaling pada bapak dia. Bapak datang pada waktu dia. Dia masih Yahudi. Jadi apa yang penting di sini adalah bapak yang mengatakan ikutlah agama Muhammad. Kalau dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, dalam konteks di sini saya melihat bahawa Nabi sendiri tidak melakukan paksaan terhadap mana-mana agama yang lain untuk menganut Islam. Jadi pada saya, keluasan Islam inilah mestinya satu platform yang paling konkret, yang paling utuh untuk kita mewujudkan suatu semangat perpaduan dalam negara kita yang kita memandang, Islam memandang semua umat ini sebagai suatu umat. Jadi ini satu keselamatan dan jaminan yang diberikan oleh Islam kepada semua kaum, semua agama dalam negara kita. Baik, itu realiti di Malaysia hari ini bukan, Ya Muhammad? Ya. Itu realiti di Malaysia hari ini. Kita menuju paksaan bukan? Kita sedang menuju ke arah itu. Tapi saya bimbang ada time bomb yang mesti kita awasi. Time bomb ini kita tak nak berlaku lagi. Tragedi 13 Mei. Tapi tragedi Kampung Medan ini mesti kita awasi. Kejadian di Stadium TPCA tahun 87 ini mesti kita awasi. Supaya kita tidak mahu negara kita hari ini menghadapi suatu suasana sebagai berlakunya tragedi 13 Mei. Beberapa kejadian seperti itu dalam sejarah yang panjang, dalam masyarakat yang kompleks. Kita tak dapat nafikan bahawa perkara, kata orang sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pandangan Profesor? Perkara ini saya rasa kalau kita melihat dari segi perspektif sosiologi, kita tidak boleh elakkan dari segi konflik. Tetapi kita melihat dalam suasana negara majmuk, kalau konflik yang tidak dikawal akan menyebabkan 13 Mei dan kita tidak mau berlaku. Kerana di Malaysia kita tidak ada option. Option kita tidak akan boleh bertumpah darah, kita tidak boleh bergaduh. Hanya satu option, kita mesti berpadu dan bekerjasama. Tapi masalah pada hari ini saya rasa kita menggalakkan dari segi cooperation, dari segi perpaduan. Tetapi suasana cooperation kita pada hari ini telah menimbulkan suasana yang agak kurang sesuai. Yang menimbulkan kita mempunyai satu semangat yang tidak mementingkan keseluruhan kepentingan masyarakat ataupun bangsa ataupun negara, tapi mementingkan kepada kaum kita sahaja. Macam saya katakan tadi, kita tidak ada satu kaum pun di Malaysia ini yang patut komplain. Kerana dalam pemerintahan kerajaan pada hari ini, kalau kita bezakan tahun 70 hingga sekarang 2004, perbezaan cukup banyak. Dari segi kemewahan hidup, prosperity, kekayaan, makin lama makin kita hidup dalam lebih senang daripada dahulu. Tapi dari segi perkataan kesenangan dari satu subjektif. Apabila kita telah senang, kita nak senang lagi. Dan perasaan tamak telah timbul. Apabila telah berkuasa, nak berkuasa lagi. Apabila telah kaya, nak kaya lagi. Dalam proses kekayaan kita lupa ada orang jadi lebih miskin. Dan kita biarkan. Kalau kita biarkan keadaan ini yang berlaku di Indonesia. Kita biarkan pribumi makin lama makin miskin. Kita bangga dengan kekayaan kita. Maka akhir tidak akan mendatangkan apa-apa faedah. Kita menang jadi abu, kalah jadi arang. Satu orang tidak akan mendapat apa-apa faedah. Baik, Profesor, terima kasih. Kita buat perbandingan. Apa yang dikatakan oleh pengurusi tentang sedangkan lidah lagi tergigit itu memang tepat sekali. Kita bandingkan dengan negara dunia ketiga, Sri Lanka. Mereka berperang antara Tamil dan Sinhala. Di Ireland, itu negara yang maju. Catholic Protestant berperang. Di England yang paling maju, rusuhan kaum tetap ada. Dan di Thailand, antara Buddhis dengan Muslim. Jadi maknanya kita agak baik, sudah baik daripada negara-negara lain. Yang Muhammad, tidakkah misalnya masalah yang kita hadapi, misalnya kita ambil contoh apa yang berlaku 13 Mei adalah kerana orang Melayu yang sebahagian yang merupakan majoriti rakyat negara ini tidak mendapat habuan ekonomi berbanding dengan kaum lain. Bukankah itu satu dasar social engineer untuk meningkatkan keupayaan ekonomi orang Melayu? Apakah Yang Berhormat merasakan bahawa ini adalah dasar diskriminasi? Saya rasa ini ada dasar ini memang berdasarkan kaum. Pada waktu itu mungkin dia perlu kerana ketidaksamaan, ketidakseimbangan bagi sangat luas. Tapi pada hari ini saya rasa bahawa kaum Bumi Putra ataupun kaum Melayu bukanlah kaum yang paling perlu memerlukan bantuan. Dasar ekonomi baru sudah berakhir dalam tahun 19